Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jika engkau berkhidmat, orang lain akan berkhidmat kepadamu. Jika engkau menahan orang, nanti engkau juga akan ditahan orang. Berkhidmatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan berkhidmat kepada para sultan dan penguasa yang tidak dapat mendatangkan mudarat atau manfaat. Kemudian lihatlah apa yang diberikan kepadamu. Apakah dia boleh memberimu apa yang belum menjadi bahagianmu, ataupun dia boleh memberimu sesuatu yang tidak dijadikan Allah bahagianmu. Tiada sesuatu pun yang datang dari kuasa mereka sendiri. Jika engkau mengatakan bahawa pemberian mereka itu datang dari kuasa mereka sendiri, dan engkau akan dicap kafir. Tidakkah engkau tahu bahawa tiada yang memberi atau menahan, yang mendatangkan manfaat atau mudarat? Tiada yang mendahulukan atau melambatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika engkau mengaku bahawa engkau tahu semua ini, maka aku akan bertanya pula, bagaimana katamu engkau tahu padahal engkau mengutamakan selain Allah daripada Allah dalam usaha sehari-harimu? Celaka engkau. Bagaimana engkau sanggup merosakkan akhiratmu dengan duniamu? Bagaimana engkau dapat merosakkan taat Tuhan yang menciptamu dengan engkau mentaati jiwamu, nafsumu, syaitanmu dan seterusnya semua manusia? Bagaimana engkau boleh merosakkan takwamu dengan engkau mengadu nasibmu kepada selain Allah? Tidakkah engkau tahu bahawa Allah Azza wa Jalla sentiasa memelihara orang-orang yang bertakwa dan membantu mereka, sentiasa membentengi mereka dan mendidik mereka. Dia juga mengenalkan mereka kepada zatnya dan melindungi mereka dan menyelamatkan mereka dari segala macam yang dibencinya. Dia juga memandang hati mereka, memberi rezeki kepada mereka dari sumber yang tiada disangka-sangkanya. Telah berfirman Allah dalam setengah kitabnya, Ya bna Adam, istahyi minni, kama tastahyi min jarika salih. Wahai anak Adam, malulah kepadaku, seperti mana engkau malu kepada tetanggamu yang soleh. Telah bersabda Nabi SAW pula, Idza aghlaqal abdu abwabahu wa arkhas astarahu wa ikhtafa minal khalq wa khala bi ma'asillah azza wa jalla, yaqulu azza wa jalla, ya ibna Adam, ja'altani ahwana an-nadhirina ilaika. Jika sang hamba menutupi pintu rumahnya dan menurunkan tabirnya dan bersembunyi daripada manusia, lalu dia menyendiri dengan melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan berkata, wahai anak Adam, engkau telah menjadikan aku pemandang yang paling hina menyaksikan perbuatanmu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada dalam kata-kata nasihat dan peringatan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi. Di antara apa yang beliau sebut,
dalam nasihat beliau ialah, wahai gulam, berkhidmatlah kepada orang lain sebagaimana engkau hendak dikhidmati. Maksudnya ialah berlaku baik kepada seluruh manusia. Kerana sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah dengan melakukan kebaikan itu, kebaikan juga yang akan sampai kepadamu. Dan juga kerana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan juga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Dan juga kalau kita lihat bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan memerintah kita untuk menunaikan hajat manusia, sehingga baginda menyatakan li'an yamshiya ahadukum fi hajati akhi khairun lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha wa fi riwayatin syahran. Kalau seseorang keluar daripada rumahnya atau keluar daripada tempatnya untuk membantu saudaranya, lebih baik daripada dia beriktikaf di masjid aku sebulan. Dengan dalil yang banyak, Syekh Abdul Qadir menyebut penting kita hidup berkhidmat pada manusia. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik, siapa yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Kerana itu orang beriman syiarnya memberi manfaat setiap masa. Itu syiar kita orang beriman. Dalam semua keadaan, dalam semua masa, tempat dan kedudukan, dalam apa pun pangkat yang kita sandang, dalam apa pun harta yang kita miliki, kita sentiasa berfikir lebihan ini ataupun tempat ini untuk saya berkhidmat kepada orang. Kerana itu orang yang berkhidmat pada manusia besar pahalanya. Sama ada mereka yang berkhidmat dengan orang-orang yang Allah wajibkan mereka berkhidmat, itu pada ibu bapanya. Dan siapa yang menafikan besarnya pahala yang berkhidmat kepada ibu bapanya, dengan segala masa yang dilapangkan, segala kesibukan yang diketepikan, segala harta yang dibelanjakan demi ibu bapanya, maka seluruhnya akan digantikan oleh Allah dengan gantian yang lebih baik. Dan kita tidak jumpa orang yang berbakti pada ibu ayah, berusaha memberi manfaat pada ibu ayahnya rugi, melainkan mereka lah seuntung-untung manusia. Atau berkhidmat kepada orang yang akan menambahkan kemuliaannya, yang akan menguatkan akhiratnya, iaitu berkhidmat kepada para alim ulama, menjadikan dia mendapat akhirat yang banyak, kemuliaan, ilmu, keberkatan hidup, dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka menjaga waris-waris para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Atau orang yang berkhidmat kepada orang-orang mukmin, kerana orang mukmin itu saudaranya. Dan setiap orang yang berkhidmat kepada orang mukmin, Allah tak akan sia-siakannya. Yang menutup keaibannya akan ditutup keaibannya. Yang melepaskannya dari kesusahan akan dilepaskan oleh Allah akan kesusahannya. Man naffasa an mu'min kurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabil akhirah. Siapa yang melepaskan kesusahan orang beriman, maka Allah akan melepaskan kesusahannya akhirat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang susah, maka yassarallahu lahu, Allah mudahkan juga urusannya di hari akhirat kelak. Dan orang yang berkhidmat kepada manusia umumnya, atau kalau manusia itu tidak beriman pada Allah, tapi dia berkhidmat dengan membantu, dengan menolong dan sebagainya, maka setiap kebaikan, setiap khidmat yang dilakukan, maka dia mendapat pahala yang besar dan diangkat pujiannya ke langit. Maka dipuji dia kebaikannya. Dan setiap yang berbuat baik dan berkhidmat kepada binatang,
Yang berkhidmat pada binatang pun dapat pahala. Bahkan hadis-hadis yang banyak yang menceritakan orang-orang yang berbuat baik pada binatang. Bahkan ini disebut dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berlaku baik pada semua benda, termasuk binatang, termasuk alam. Maka Allah Ta'ala jadikan, bahkan kita tengok dalam sejarah. Sejarah manusia, orang tolong binatang, binatang tu datang balik tolong dia. Binatang tu datang selamatkan dia balik. Dan punca rezeki dia murah. Bahkan saya sebut hadis-hadis tentang yang membantu binatang, walau dalam situasi mana pun dia mendapat pahala yang banyak. Allahumma illa melainkan binatang-binatang yang sunat dibunuh kerana mendatangkan mudarat. Bahawa Islam menyatakan tentang sunat membunuh ular. Kerana ular ni dia tak kenal orang. Even yang bela daripada kecil pun dia patut. Yang bela daripada kecil. Sampai orang ni namanya Raja Ular. Dia patutnya juga. Kerana ular tidak pernah kenal manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, Ma salamna mundhu harabna. Kami tidak pernah berdamai dengan ular. Kami tak pernah. Memang kadang-kadang kita tengok adalah orang yang duk peluk ular, cium ular. Dia kena tahu ular ialah musuh yang tidak terdamai. Dan demikian juga kalajengking sunat dibunuh. Kerana kalajengking juga tak kenal manusia. Bahkan tidak kenal antara Nabi dan manusia. Nabi SAW pernah menyebut la'anallahu alal aqrab. Moga Allah melaknat kalajengking kerana dia tak kenal membezakan Nabi dan orang lain. Nabi pun dia nak sengatnya, dia nak giginya. Maka ini antara binatang yang sunat dibunuh. Dan demikian juga tikus, al-fa'rah, yang Nabi sebut khamsun yuqtalna fil halli wal haram. Ada 5 binatang dibunuh di tanah halal atau di tanah haram. Antaranya tikus yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan bahaya, penyakit, kuman, dan berbagai virus. Bukan kencing tikus mati orang. Kencing tikus, dia kencing kat air terjun tu. Air terjun tu tak boleh mandi. Banyak mana kawasan-kawasan rekreasi diharamkan masuk kerana bimbang kencing tikus. Mudaratnya besar. Maka kerana itu Islam tidak menyuruh membunuh binatang, melainkan kerana mudarat yang datang itu mutahqiq. Ada pun mudarat yang tidak mutahqiq, yang tak secara tetap datang, seperti harimau, singa. Harimau, singa tidak sunat dibunuh. Walaupun dia mungkin serang orang dan sebagainya, kerana mudaratnya bukanlah kebiasaan. Dia duduk tempat dia, dunia dia. Dia tak duduk kat rumah kita. Tikus ni, dia memang cari rumah kita. Ular pun sama. Kalajengking pun sama. Dia memang duduk dengan manusia. Maka dia datangkan mudarat. Sehingga harimau dia tak duduk dengan manusia. Dia duduk di alam dia. Maka tak patut kita bunuh dia. Atau cari untuk bunuh dia. Maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Sebab mudaratnya itu tidak tahakkuk. Ini tidak, kita katakan tak punya kepastian. Dek jauhnya dia daripada kehidupan kita. Kalau kita baca singa, harimau pun, kalau dia bau kita dari jauh pun dia lari. Dia pun tak nak ngadap kita. Dia pun bukan nak jumpa sangat. Terserempak je mungkin. Bila terserempak, dia terancam, maka dia akan menyerang. Dia rasa terancam. Tapi dia bukan tabiat dia nak cari manusia. Tak ada di dalam hutan cari manusia nak makan. Tak, dia cari kancil, cari binatang lain. Dia tak cari orang. Orang yang cari dia. Maka ini satu perbezaan untuk kita tahu antara binatang yang sunat dibunuh kenapa. Dan binatang yang dia mendatangkan mudarat sesekali, maka kita taklah secara diperintahkan untuk membunuh. Kemudian lepas Syekh menyebut tentang khidmat. Kemudian Syekh ajar satu lagi, jangan tahan. Jangan kita duk kedekut. Nescaya rezeki kita juga akan bermasalah. Kita kedekut dengan mak ayah, kedekut dengan para alim ulama, kedekut dengan orang beriman, kita kedekut dengan manusia, even kita kedekut dengan binatang. Ni tengah-tengah makan kucing ni orang bawah. Bahang sepak kucing ni. Kedekut. Tak nak ulur sikit pun tak nak. Kedekut. Akhirnya kita juga ditahan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. So dia jangan menahan rezeki kita daripada orang lain dapat. Jangan tahan. Biar orang lain
dapat menikmatinya. Biar orang nampak pada lebihan harta kita, ada bahagian ni. Orang tengok kita bawa durian banyak, orang tahu dapat juga sebiji ni. Orang tengok kita bawa buah rambutan banyak, mesti dapat ni satu je habis sesupik ni. Seolah-olah kita ni tuan-tuan orang lihat, memang kita akan dapat. Memang tu kalau kira dia dapat banyak benda kat rumah dia tu, mesti dia hantar tu. Terdengar si Abu mengairkan banyak dapat, mesti sampai kat rumah kita. Sebab kita tahu dia baik. Siapa yang tidak menahan rezekinya kepada orang lain, Allah tak akan tahan rezekinya. Tuan-tuan, lagi kita alirkan rezeki kita, maka lagi jernih, lagi banyak pendapatan kita. Tuan-tuan tengok mata air. Mata air kenapa dia banyak air? Sebab dia keluarkan air. Makin dia keluarkan, makin besar dia. Kalau ditutup dalam tanah, dia tak keluar, dia pun makin mengecil. Itu daripada mata air boleh jadi sungai. Daripada mata air boleh jadi air terjun. Bukankah air yang mengalir itu jernih dan menyuburkan? Berbanding air yang bertakung, dia busuk dan menjengkelkan. Air dah busuk, dah bau apok. Dengan air yang mengalir, Masya Allah, bukan sekadar dia jernih, dia menyuburkan kiri kanannya. Dan dia semakin banyak. Maka itu gambaran air pada sifat pemurah. Lepas Syekh menyebut tentang muamalah dengan manusia, Syekh pun ingatkan kita, jangan kamu beri kepercayaan, jangan kamu mencari manfaat, mencari bahagian kamu daripada sultan pemerintah. Jangan, apatah lagi pemerintah yang zalim. Kerana kalau kau masuk, bertemu dengan mereka, dalam keadaan agama kamu ada, nanti kamu keluar, agama kamu hilang. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna rajul la yadkhulu ala sultan wa ma'ahu dinuhu fayakhruju wa la dina lahu. Ada orang dia nak jumpa dengan sultan, pemerintah, penguasa. Waktu dia masuk dia ada agama, bila dia keluar agama dia hilang. Lalu orang tanya pada Abdullah bin Mas'ud, kenapa pula boleh hilang? Takkan jumpa dengan pemerintah terus agama hilang? Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, bila dia mula mencari redha pemerintah dengan murka Allah. Kita kalau sebut pemerintah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir adalah pemerintah yang zalim. Adapun pemerintah yang adil, pemerintah yang baik, yang menjaga kebajikan rakyat, maka pemerintah ini disokong. Pemerintah ini didoakan kebaikannya. Bukan kita pun nak jadi pemerintah. Allah ajar kita berdoa dalam surah Al-Furqan, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku pemimpin kepada orang bertakwa. Kita meminta ada kuasa. Sebab kita tahu dengan kuasa boleh buat baik. Tetapi kita bercakap kuasa yang menjadi kepala fitnah. Dek, kerana kuasa dia ada, setengah pemimpin dia melaga-lagakan rakyat. Dia menuduh sebahagian ni sebagai pengganas. Dia tuduh sebahagian ni konongnya jahat dan sebagainya. Maka dia laga-lagakan. Tuan-tuan, kita lihat apa yang berlaku dalam sejarah Inggeris memerintah Malaysia, tanah Melayu. Bila Inggeris memerintah tanah Melayu, siasat yang digunakan laga-lagakan orang Islam. Orang Islam yang beragama, dia kata ini mendukung teroris atau mendukung komunis. Waktu itu, zaman tu yang paling dibenci komunis. Maka mereka menamakan kelompok ini penyokong komunis. Orang yang disokong, maka dia kata inilah orang yang baik dan bagus. Lalu diporak-perandakan kita. Kita pun berbalah. Dan mereka tak keluar dari negara kita, melainkan mereka tinggalkan bom jangka, perbalahan yang hampir tidak berkesudahan antara kita sesama orang Islam. Menjadikan kita berpuak-puak, berparti-parti dan melaga-lagakan kita. Asalkan mereka kekal kuasa. Sebab pemerintah zalim tidak boleh kekal kuasa dia, melainkan dia akan rosakkan hubungan rakyat. Maka barulah dia boleh kekal kuasa. Maka itu yang mana-mana pemerintah yang zalim buat. Mana-mana orang yang cuba gulingkan dia, dia kata ini pengkhianat negara, ini orang yang cuba nak hancurkan ekonomi. Walau dia duk belasak ekonomi tu, dia ambil duit banyak. Tapi dia kata kelompok ini nak suruh kita mati. Walau dia yang bunuh banyak. Begitu yang berlaku dalam sejarah Islam. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir tahu, manusia tuan-tuan bila diuji dengan harta, dengan takhta,
dengan kuasa, maka gila. Ramai gila daripada si Umar. Manusia bila diuji dengan harta, dengan takhta, dengan kuasa, ramai gila daripada si Umar. Itu realiti. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat kawan kamu ada jawatan, kalau dia masih boleh menghubungi kamu, menyayangi kamu walau sikit, maka dia baik. Realiti kalau kawan-kawan kita dah ada jawatan, kita pun dia tak kenal. Ada seorang yang baik, orang soleh, ulama. Dia baik. Kawan dia pun dapatlah pegang jawatan. Dia kata macam biasalah kita lepak walaupun awak pegang jawatan. Aku tunggu tempat biasalah. Lepak kalau ada waktu. Akhirnya ditunggu kawan dia, lepas kawan dia jawatan, tak datang-datang. Lepas bertahun baru datang ketika mana kuasa dah hilang. Orang dah baru datang. Ya, kalau kawan boleh hilang, apatah lagi agama. Ini sebab kawan, kita tuan-tuan kalau sebut kawan-kawan baik, ini yang jenis outspoken yang boleh terang-terang nasihat kita. Yang boleh terang-terang. Sebab itu kalau seorang diuji dengan kuasa, maka jangan kita percaya lagi pada persahabatan kita dengan dia sebelumnya. Kita boleh kata dulu sesekolah dengan saya, tapi agak sukar untuk kita mendapatkan kasih sayang dia sebagaimana dulu. Agak sukar. Bukan hampir mustahil. Kerana jarang kita tengok bila orang tu pegang kepimpinan, dia pun cari kawan-kawan lama dia. Tak, dia cipta kawan baru yang boleh kekalkan kuasa dia. Buat apa kawan lama dia? Padahal kawan lama dia yang jujur, yang mungkin nasihat dia. Maka ini fitnah kuasa. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, jangan kamu menyangka penguasa dan pemerintah itu yang memberi dunia pada kamu, atau memberi manfaat dan mudarat pada kamu. Kalau kamu percaya begitu, kamu dicap kafir. Kita kalau tengok orang ada kuasa macam dia boleh tentukan segala-galanya. Jangan. Allah. Sebab itu para ulama yang suka berkeliaran di pintu pemerintah dianggap sebagai ulama jahat. Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu kepada muridnya Salamah, seorang tabi'in terkenal, wahai Salamah, jangan kamu berkeliaran di pintu-pintu pemerintah. Kerana fa innaka la tusibu min dunyahum, kamu pun tak akan dapat banyak dunia daripada mereka, tetapi mereka yang akan mengambil agama kamu. Duk baik-baik dengan pemerintah dapat benda, dengan pemerintah zalim dapat apa? Tapi mereka dah rosakkan agama kamu dulu sebelum kamu dapat dunia dia. Dunia dapat tak seberapa sangat, tapi agama hilang. Oleh kerana itu para salafus salih mengingatkan kita bahaya berbaik atau berada di pintu pemerintah yang zalim. Sehingga kata Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, mazdada rajulun min zi sultan qurban illa zdada min Allahi bu'dan. Siapa yang makin hampir dengan pemerintah, makin hampir dengan sultan, maka dia makin jauh dari Allah. Kau makin hampir dengan pemerintah zalim. Yang kita maksudkan pemerintah zalim, yang jahat, yang tak tahu halal haram, dosa pahala, yang baginya membunuh rakyat bagaikan meludah air liur, tak rasa dosa. Ludah air liur macam tu, tak rasa bersalah. Bukan sikit rakyat dibunuh, ratus, even ribu. Maka apa dia peduli? Dia penjara, dalam penjaranya rakyat-rakyat yang baik. Apa dia peduli? Bukan dia penjarakan ulama'-ulama'nya. Sebagaimana berlaku dalam sebahagian negara Islam. Yang dalam penjara itu ulama'nya, orang alimnya lebih ramai daripada penjenayah. Penjenayah pula yang lebih bebas dan berkuasa. Ya, kerana negara diperintah oleh penjenayah. Bila negara diperintah oleh penjenayah, maka yang duduk dalam penjara orang baik. Bila negara diperintah oleh orang baik, yang duduk dalam penjara orang jahat. Maka hati-hati tengok siapa pemerintah. Kalau dalam penjaranya ramai orang baik, kita ketahui dia ni penjenayah. Kalau dalam penjaranya orang jahat, maka kita ketahui, maka dia orang baik. Sebab itu mereka ini yang pemerintah zalim buat mahkamah khas. Dia bicara di mahkamah tentera, mahkamah khas mereka, sebagaimana berlaku di Mesir. Mesir mereka ni dibicara di mahkamah khas, tanpa mendapat pembelaan sewajarnya. Akhirnya dipenjara, dihukum bunuh, digantung. Tuduhan mudah, mengganas. Maka sebahagian rakyat yang bodoh percaya. Padahal mereka tak bunuh sesiapa. Yang kata pengganas ni dah bunuh beribu orang. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, sayakunu ba'di umara,
Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya al-hawd wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hawd. Rawahu Tirmizi. Kata Nabi SAW, akan datang satu zaman ada pemimpin-pemimpin jahat. Siapa yang masuk bertemu dengannya dan membenarkan pembohongannya dan membantunya atas kezalimannya, maka dia bukan umat aku dan aku tak ada kena-mengena dengan dia, dan dia tidak akan dapat meminum air telagaku. Tetapi sesiapa yang tidak bertemu dengan mereka, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan pembohongan mereka, maka dia adalah umat aku dan aku adalah nabinya, dan dia akan datang meminum air telagaku. Rasulullah SAW dah ingatkan akan ada pemimpin jahat. Bila dia cakap, orang benarkan. Tetapi bila kita ambil contoh dalam tragedi Raba'ah di Mesir tahun 2013, bila pemerintah waktu itu menyuruh supaya tentera menyuraikan penunjuk perasaan di Raba'ah, di Jizah dan beberapa kawasan, dengan cara kekerasan, membunuhnya. Dan jumlah kematian mengikut Kementerian Kesihatan Mesir waktu itu 670 orang. Yang cedera 4,400 orang. Kemudian datang angka baru 817 orang. Yang mati di kalangan polis, disebut pula ni polis mati. Mereka sebut 43 orang. Tapi di pihak pemerintah zalim kata ramai kami polis mati. Mereka menggunakan senjata. Lalu pemerintah menggunakan pembohongan. Dia ambil harta, ambil gambar. Tengok ni mereka ada bom. Mereka nak bom negara, nak hancurkan negara Mesir. Walau mereka hanya duduk berdoa pada Allah supaya kelompok yang merampas kuasa secara zalim mengembalikannya. Kerana kita tahu tentera digulingkan pada bulan Julai. Digulingkan Mursi. Yang dipilih sah oleh rakyat. Maka para rakyat turun berdoa pada Allah. Solat di Raba'ah, di medan Raba'ah. Solat, berdoa, berkunut nazilah supaya dikembalikan pemerintah. Berjuta rakyat berhimpun. Sehingga pada bulan Ogos, sebulan lebih mereka berhimpun di situ meminta secara aman. Lalu mereka dibunuh secara besar-besaran. 813 orang mati tanpa pemimpin berasa berdosa. Yang saya katakan, pemimpin zalim bila membunuh rakyat bagaikan meludah air liur, dia tak rasa apa-apa salah. Dia ludah air liur dah. Dan dia lepas tangan. Sedangkan beribu mati. Yang mati itu perempuan. Yang mati itu ialah kanak-kanak, remaja. Yang mati orang tua, yang mereka tak bawa senjata. Bayangkan dalam waktu itu, para pemerintah mengeluarkan propaganda ke pembohongan. Maka diupah ulama-ulama jahat menyokongnya. Ke Al-Azhar ketika itu keluarkan keterangan Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah, kami tak ada kena-mengena dengan hal ini. Kami tak ada kena. Jangan tarik kami dalam konflik ini. Berlepas diri. Dia tahu pemerintah tu zalim kalau dikeluarkan kenyataan yang menyokong. Dia tahu ini kezaliman. Membela orang dizalimi, dia tahu akan ada mudarat. Maka mengambil jalan tengah. Kami tak terlibat. Tapi kalangan mereka, ini kalangan setengah-setengah mereka, yang terus membela, kerana kononnya boleh membunuh kerana mereka bawa huru-hara. Tuan-tuan, fiqh mana yang digunakan untuk membunuh rakyat? Sedangkan penguasa itu punya kekuatan, bala tentera dan sebagainya. Bahkan mereka boleh membiarkan atau menyuraikan secara aman. Tapi yang banyak sampai dibakar, menggunakan penyembuh api tentera, menggunakan peluru hidup. Bahkan dia dianggap sebagai satu penyembelihan manusia yang paling teruk di abad ini. Paling teruk. Dia kecam oleh seluruh dunia. Tapi malangnya ada yang membela. Boleh, apa salahnya? Ini untuk menjaga negara. Tuan-tuan, tak pernah kita diajar menjaga negara membunuh rakyat sendiri. Nabi SAW memerintah Madinah. Abu Bakar, Umar dan Uthman. Apakah mereka pernah membunuh rakyatnya? Allah mailah melainkan mereka yang terlibat dengan jenayah bunuh orang.
atau murtad ataupun yang disebut oleh Islam tentang halal darah mereka. Tapi sekadar menyuarakan bantahan tidak menjadikan mereka dibunuh. Apatah lagi menyuarakan hak supaya pemimpin itu dipilih, bukannya berlaku pergulingan kuasa. Kalau kita tengok negara bukan Islam, pemimpin mereka benar-benar dipilih. Akhirnya mereka berjaya memilih yang terbaik untuk membawa negara mereka jadi hebat, maju. Tapi sebahagian daripada negara Islam gagal, diberi kuasa untuk memilih. Walau rakyatnya lebih bijak daripada negara kafir untuk memilih rakyat yang memilih pemimpin yang baik. Akhirnya wujud golongan diktator yang mengambil kesempatan daripada baiknya rakyat, menggunakan seluruh tentera, menggulingkan kuasa. Dan itu berlaku di Sudan. Jenderal Omar Bashir yang menggunakan kuasa tentera. Itu yang berlaku di Syria. Bashar Assad, Hafiz Assad sebelumnya menggunakan kuasa. Itu yang berlaku di Mesir, penggulingan kuasa. Dan itu berlaku di sebahagian besar negara Islam melalui cara penggulingan kuasa, lalu menuduh orang baik dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Sebab itu ulama'-ulama' telah mengingatkan para ulama'. Sebab para ulama' ni cahaya, dia panduan manusia. Kalau dia sendiri terpengaruh dengan kezaliman, siapa lagi rakyat berharap? Kalau dia sendiri dikatakan tenggelam dalam kejahatan pemimpin yang jahat, bagaimana keadaannya? Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu kisah bagaimana pendirian ulama' bila berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Walaupun zalimnya sedikit, mereka menegur, mereka menasihati, mereka tidak mengambil pemberiannya. Kita baca kisah Tawus al-Yamani, tabi'in yang masyhur, bersama dengan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Umayyah. Tuan-tuan, ketika mana Tawus al-Yamani bertemu dengan Hisham. Hisham waktu itu menunaikan ibadat haji bersama dengan tentera dia, pengikut. Maka datang Tawus al-Yamani. Tawus datang, depan sultan tu ada kapet. Maka Tawus menanggalkan kasut dia. Walau pada pemerintah semuanya pijak kapet yang kasut. Nak lambangkan bahawa mereka memiliki kemewahan. Kami jadi trend orang kafir masuk rumah dengan kasut. Sebab nak tunjuk dia punya kemewahan. Kita orang Islam, kita buka kasut untuk tunjukkan kebersihan. Kenapa kita buka kasut masuk rumah? Even kita buka kasut masuk masjid, surau, sebab nak tunjuk kebersihan. Mereka orang kafir masuk rumah dengan kasut, masuk hotel dengan kasut, semua kasut belaka. Nak tunjuk mewah, kaya. Tidur pun kasut juga. Bila mati pun pakai kasut juga. Bila mati pakai kasut. Itu cara orang kafir. Maka sebagian orang Islam pengaruh dengan perangai orang kafir, pakai kasut. Pada semua keadaan. Hisham bin Abdul Malik tanggalkan kasut dia, pijak kapet. Tawus al-Yamani. Lalu Hisham rasa terhina. Kenapa dia tanggal kasut? Kemudian tu pergi, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Hisham. Panggil nama pula Hisham panggil. Assalamualaikum ya Hisham. Kemudian tu duduk depan dia. Tanpa dia pelawa duduk, maka duduk. Orang lain berdiri belaka ni. Lalu Hisham cukup marah. Ni memang biadab punya ulama'. Maka dia cuba ataupun dia nak melaksanakan kemarahannya. Lalu dia dinasihat oleh penasihat-penasihatnya, tuanku, kita ni kat Mekah ni tak boleh. Ni tanah haram. Nanti tuanku kena bala kan. Hisham pun diam. Lalu kata Hisham, wahai Tawus, kenapa kamu buat macam ni? Dahlah kamu pijak kapet aku, buka selip, buka kasut. Kemudian kamu bagi salam, tak panggil aku Amirul Mukminin. Panggil aku pula Hisham, tak panggil aku gelarang Abu Abdillah ke kunyah. Kemudian duduk depan aku macam ni, aku tak suruh duduk pun. Lalu Hisham berkata, Tawus al-Yamani berkata, adapun aku tanggalkan kasut. Aku setiap hari tanggalkan kasut 5 kali sehari untuk solat, menghadap Allah Ta'ala. Allah tak marah pun. Yang kau marah kenapa? Apakah kamu lebih mulia pada Allah? Aku tanggalkan kasut aku 5 kali sehari untuk solat. Ini baru sekali aku tanggalkan sebab nak lalu atas kapet kamu. Kamu nak marah aku. Allah tak pernah marah aku. Bukan itu perintah. Satu. Adapun aku bagi Assalamualaikum ya Hisham, aku tak sebut Amirul Mukminin.
Sebab tak semua orang suka kamu jadi pemerintah pun. Ada yang tak suka, jadi aku tak nak bohong. Kalau nak beritahu aku salah seorang yang tak suka kamu jadi Amirul Mukminin, tak nak bohong. Aku tak nak mengampu. Dan ada pun aku tidak menyebut gelaranmu Abu Abdillah ke Abu Ibrahim. Sebab Allah kalau panggil hambanya, dia tak panggil pun dengan gelaran. Dia sebut ya Muhammad, dia sebut ya Isa, dia sebut ya Ibrahim. Dia sebut nama. Atau dia sebut dengan perkataan hamba. Kalau Nabi SAW, dia sebut dengan perkataan hamba. Allah tak sebut pun gelaran dalam tu. Maka kenapa pula kamu nak marah? Dan yang ketiga, aku duduk tanpa kamu suruh. Sebab aku dengar Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala berkata, siapa nak tengok ahli neraka, tengoklah orang yang duduk dan sekelilingnya berdiri. Kerana itu aku duduk supaya kamu bukan ahli neraka. Nak tengok ahli neraka, ialah dia seorang duduk, orang semua berdiri. Maka dia tanda ahli neraka. Sombong. Lalu Hisham pun insaf dengan nasihat Taus Al-Yamani. Lalu dia berkata, wahai tuan guru, wahai syekh, nasihatkan aku. Lalu kata Hisham, aku mendengar Ali bin Abi Talib berkata, bahawa dalam neraka itu ada kalajengking sebesar kaldai. Dalam neraka tu ada kalajengking sebesar kaldai yang akan mematuk, yang akan menggigit setiap pemimpin yang zalim. Setiap pemimpin yang zalim akan digigit dalam neraka nanti. Maka dia pun meninggalkan Hisham bin Abdul Malik dengan nasihat yang begitu padu. Ya, supaya Hisham tidak zalim. Tuan-tuan, aneh atau kesian, yang boleh menasihat pemimpin yang jahat ini cuma ulama. Rakyatnya tak boleh. Sebab ulama pertama ada ilmu, yang kedua mereka yang ada takwa. Kerana mereka yang diajar takut Allah lebih pada takut orang lain. Kerana para ulama dia ajar tentang hebatnya rezeki datang dari Allah, bukan datang penguasa dan pemerintah. Kerana para ulama telah diambil perjanjian sebagai waris Nabi-Nabi. Tetapi bila ulama'nya sendiri meraba-raba, bagaimana orang awamnya? Ulama' itu ialah cahaya kepada orang awam. Kalau ulama' itu sendiri cahaya yang padam, maka tahayaran nas, manusia meraba-raba dalam kegelapan. Sebab itu kita lihat dalam sejarah Islam, bila ulama'-ulama'nya berani menasihati pemerintah, maka muncullah pemerintah yang baik. Syekh Abdul Qadir berpegang kepada mazhab atau pandangan ulama' yang tidak membenarkan seorang berbaik dengan pemerintah, tetapi hendaklah menasihat pemerintah. Tetapi beza berbaik dengan menasihat. Seorang kalau berbaik dengan pemerintah, dia tak mampu nasihat yang baik. Sebab dia mula nak cari dunia. Sebab itu para ulama' mengingatkan para ulama' mengingatkan para ulama' yang suka bermain di pintu-pintu pemerintah dengan berkata, sekiranya kalau mereka suka pada kamu, mereka akan rosakkan akhirat kamu. Kalau mereka benci pada kamu, mereka akan rosakkan dunia kamu. Maksudnya kalau kamu baik dengan pemerintah, kalau dia suka pada kamu, nanti akhirat kamu yang rosak. Tapi kalau dia benci kamu, nanti dunia kamu akan rosak. Dipenjaranya kamu, dibunuhnya kamu. Maka jangan baik dengan dia, tapi nasihat dia. Sebab itu ramai ulama' menjauhkan diri mereka daripada pintu pemerintah. Bahkan menasihati mereka dengan pelbagai cara. Tapi nak duduk dalam pintu pemerintah, tidak. Tapi mereka menasihatinya supaya pemerintah ini menjadi manusia yang paling bermanfaat. Dan mereka seringkali menunjukkan bahawa mereka takutkan Allah. Satu cerita bila Khalifah Mahdi Al-Abbasi masuk ke masjid. Ketika itu dia melihat halaqah ilmu, halaqah hadis. Maka semua orang berserban berjubah waktu itu tengok Mahdi datang, yakni Khalifah Mahdi Al-Abbasi. Mereka semua bangun, melainkan Ibnu Abi Zi'bin tak bangun. Seorang ulama' ni tak bangun, yang lain semua bangun. Lalu Khalifah Mahdi pergi, Syekh, kenapa Syekh tak bangun? Lalu kata Ibnu Abi Zi'b, saya memang tadi nak bangun, tiba-tiba saya teringat firman Allah. Saya teringat Allah Ta'ala berfirman, Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam. Maka aku teringat, aku hanya patut berdiri di hadapan Tuhanku, bukan di hadapanmu. Allah yang perintahkan aku berdiri di hadapan Allah, bukan berdiri pada manusia.
Ada seorang ulama, bila ditanya, kenapa kamu tak cium tangan aku? Yang ni pemerintah ni tanya, kau ni kenapa tak cium tangan aku? Orang lain cium ni. Lalu kata ulama ini, kami tidak diperintahkan mencium tangan melainkan dua orang. Yang pertama, mencium tangan isteri kami, kerana itu adalah syahwat. Yang kedua, ialah mencium tangan anak-anak kami, kerana itu rahmat. Ulama ni menempelak ada pemerintah kata, kenapa kamu tak cium tangan aku? Cium. Kita tahu bahawa ulama-ulama mengatakan makruh cium tangan pemerintah, melainkan kita takut mudaratnya. Maka harus, melainkan kita tak cium, dia pun tampar kita, dia pun penjara, maka cium lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak boleh cium. Ni kadang-kadang pelik tuan-tuan, orang kafir salam pun tak cium. Tiba-tiba kita nak cium pemerintah yang zalim misalnya, maka perlu balik diukur agama kita. Maka kata ulama, kami tak diperintahkan cium melainkan dengan dua orang je. Pertama, cium tangan isteri kami, sebab itu syahwat. Jadi kalau suami cium tangan isteri, bagus. Isteri cium tangan suami sebab hormat. Suami cium tangan isteri ni sebab syahwat, maka itu semua dibolehkan. Atau mencium tangan anak, kerana ia rahmat. Kita kan ambil anak kita, cium tangan anak kita, cium, maka itu rahmat. Adapun tangan pemerintah tidak. Ini kata seorang ulama. Artinya dengan kata lain, Syekh bila menyebut tentang jangan bersama dengan pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah yang zalim, namun kita tidak menolak pemerintah yang adil, pemerintah yang baik, pemerintah yang bertakwa, yang menjaga masalah rakyatnya, yang tidak mengambil tindakan yang keras kepada rakyatnya, tidak membunuhnya, tidak memenjarakannya tanpa sebab jenayah. Maka kita boleh kenal kalau pemerintah tu baik, tuan-tuan, dia tak nak bunuh pun rakyatnya. Seorang pun tak nak bunuh. Bahkan dia tidak mahu penjarakan rakyatnya, hanya dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Bahkan dia lebih suka memaafkannya dan lebih suka mendidiknya. Oleh sebab itu, kita diajar oleh Syekh Abdul Qadir, jangan berharapkan kepada harta di tangan mereka atau takut mudarat dan mengharapkan manfaat, kerana mereka bukan Tuhan. Maka haraplah pada Allah Ta'ala. Maka apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir menyebut tentang musibah yang melanda sebahagian negara umat Islam, yang amat takut pada pemimpin sehingga tidak boleh menasihatinya. Maka tuan-tuan, kita sayang pemimpin kita, kerana itu kita diajar memberi nasihat. Apa yang Syekh Abdul Qadir Jilani sebut bukan untuk membenci, tetapi untuk beringat. Sebab fitnah bila ada kuasa lebih berat daripada yang lain-lain. Dan kuasa lah menyebabkan, kita baca kisah, saya dah cerita sebelum ini, Soekarno memenjarakan ramai ulama hanya takut kerana penentangan mereka, dipenjarakan. Demikian juga zaman Soeharto, mana ulama yang agak mengancam dipenjara cepat-cepat, dituduh, diberi tuduhan dengan tuduhan yang teruk, kononnya memberontak, kononnya nak guling kuasa. Pada ulama tak pernah fikir pun nak dapat kuasa dia. Tentang ulama tak gila kuasa pun, dia cuba nak memperbetulkannya. Kalau kamu perbetulkan, kami sokong kamu dengan kuasa kamu, tak ada masalah. Ulama yang bertakwa tak ada pun fikir nak harta mereka. Tapi demikian fitnah yang mereka katakan kepada para alim ulama. Oleh sebab itu, hati-hati untuk berada di pintu mereka untuk kebaikan, nasihat, takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.